Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baghi, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, untuk mukadimah biodata perawi hadis ke surat 36, Atiyah bin Urwah. Atiyah bin Urwah As-Sadi, Urwah As-Sadi, Sa'di. Ini Urwah, Atiyah bin Urwah As-Sa'di, ke surat 36 kan. Urwah bin Atiyah bin Urwah As-Sa'di. Beliau seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Atiyah ni seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan pernah tinggal di Syam. Jadi beliau tinggal di Syam. Seperti mana kita tahu, para sahabat Nabi SAW ketika mana Nabi wafat, semua pakat pindah daripada Madinah. Semua pergi ke Syam. Mereka berjihad fisabilillah. Dan ada yang pergi mengajar, ada yang jihad fisabilillah, ada yang dua-dua, perang sekali, mengajar pun sekali. Dan banyak mereka tanakul, iaitu berpindah tempat ke tempat lain untuk mengajarkan Islam dan untuk mengajarkan ilmu agama. Jadi pernah tinggal di Syam. Hadis beliau diriwayatkan oleh anaknya Muhammad dan oleh Rabi'ah. Itulah kalau kita baca hadis daripada anaknya Muhammad ataupun daripada Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid. Sebanyak 3 buah hadis diriwayatkan daripada Rasulullah SAW melalui beliau. Itu saja biodata ringkas mengenai sahabat Nabi Atiyah bin Urwah As-Sa'di. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita hari ini ke surat 617. Rumi berapa? 500. Rumi muka surat 500, Jawi 617. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, kan? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Jadi kita menggunakan kitab Syairus Salikin, Rumi muka surat 500, Jawi muka surat 617. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersungguh-sungguh hati dalam meminta doa itu. Yang adab yang ke-8 dalam berdoa. Jadi ketika mana kita berdoa kepada Allah, adab kita yang ke-8 ni, seyogianya bahawa ia bersungguh-sungguh meminta. Jadi kita kena minta bersungguh-sungguh dan juga kita mengekalkan akan dia mengulangi akan doa itu. Jadi ketika mana dia berhajat kepada sesuatu, berhajat akan sesuatu, dia berdoa kepada Allah, dia minta dan meminta yang bersungguh-sungguh dan mengekalkan akan dia akan doanya itu. Ada orang yang berdoa dia agar Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk haji, kan, ataupun agar Allah memudahkan dia untuk haji. Maka doa jangan sekali dua kali, sungguh-sungguh, kemudian mengekalkan akan doa itu. Doa yang selalu. Ada orang yang berdoa agar dia Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kepahaman. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dia berdoa dan dia berusaha dan dia belajar. Ada juga orang yang doa saja tapi dia tak berusaha. Dia doa agar dia menjadi orang yang cerdik dalam bab agama, pandai dalam bab agama, tafaqquh fi din, tapi dia tak mau belajar, dia tak mau mengaji, doa aja. Maka tak kena juga, kan? Mestilah dua-dua sejalan, doa dan usaha. Doa ada dan usaha aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW, Nabi bersabda, Innallaha yuhibbul mulhidina fid du'a. Maka Nabi SAW beritahu kepada kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Subhanahu wa taala suka hamba-Nya ketika mana dia berdoa bersungguh-sungguh. Jadi dia sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh hati dalam berdoa. Ini adab yang ke-8 yang mesti kita kena tahu dalam berdoa. Jadi kita memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah bersungguh-sungguh. Jangan bermain-main dalam doa kita ataupun dengan separuh hati. Kan kita antara nak ataupun tidak, antara yakin ataupun tidak, maka tak mau. Kan? Ataupun kita kata adalah pasrah sudahlah. Kata dia kata apa? Kalau Allah nak kabul, kalau tak apa. Kan? Yang ni tak sungguh-sungguh dalam doa. Kita mestilah ada keyakinan sungguh-sungguh doa kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zon yang kuat, dengan sangkaan yang kuat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirmanlah diskusi, ana inda zonni abdi bi. Aku mengikutkan sangkaan hamba-Ku kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita sangkaan kita Allah kabulkan doa kita, maka sesungguhnya apa? Kita sangka baik kepada Allah. Mana dia Allah kabulkan doa kita. Jadi yang ke-9 pula. Adab doa yang ke-9, siogianya ia memulai akan doa itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kena mulai doa kita ni dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Atau memulainya dengan Fatihah. Sebelum kita doa Al-Fatihah, kita mulakan membaca Fatihah. Sebab apa? Sebab Fatihah ni pemuka. Sebab dia ummul kitab. Kan? Dia ummul kitab. Mulakan dengan Fatihah. Doa Al-Fatihah. Seperti mana yang dah kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Sebelum kita baca doa Al-Fatihah, kita baca doa. Lepas itu, mana dia apa? Pemuka. Jadi kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dibuka dulu jalan dia. Jalan kabul tu dibuka dengan baca suratul Fatihah. Atau memulai dengan zikir kepada Allah, zikir tu. Ataupun istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Inilah adab. Inilah nama dia adab. Kan? Jadi ketika mana adab, kita dahulukan adab, maka kita akan memperolehi kabul. Allah terima. Tapi kalau kita tidak beradab ataupun kita tidak datang, walillahi masalul a'la, macam manusia juga lah kita. Kan? Manusia ni, kalau orang datang kepada kita beradab, kita suka tak? Kita suka. Kan? Kita suka. Walaupun kita tak ada, tapi permintaannya itu mesti akan kita sambut dengan baik. Cuba kalau orang mai kepada kita dalam keadaan macam dia tak baiklah datang. Kan? Bahasa pun tak baik. Kan? Dia panggil kita bro je. Kan? Ataupun dia panggil semacam je. Kalau kita ada pun, kita nak bagi tak? Dia minta. Tak bagi. Kalau ada pun, takkan bagi. Sebab apa? Sebab dia datang tak ada adab. Walilah maksud alam adab apa? Macam tu jugalah. Sebab adab ni perlu. Adab ni kita kena jaga. Kan? Kalau kita datang, kita datang kepada Allah dalam keadaan kita ingat Allah, zikir kepada Allah SWT, semua ada dalil dia. Tak apa. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Ya, akhir-akhir zaman ni kan semua dalil dia. Kan? Seperti mana kita dah baca sebelum, dalil tu banyak. Kan? Allah SWT kata apa? Ingatlah Allah masa kamu senang. Maka Allah akan ingat kamu pada masa kamu susah. Itu makna zikir kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun ingat kepada kita. Apa makna ingat? Allah kurniakan, Allah limpahkan kurniaannya kepada kita. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman, mana doa itu adalah doa penting kan. Ketika mana kita sebelum ini kita baca apa? Doa kan. Doa ni innal ladzina yastakbiruna an ibadati kan. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang yang tak mau ataupun takbur akan meminta kepada aku, kata Allah, Allah akan berikan dia azab. Kan? Jadi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis kan, ma sami'tu, kata Salmah bin Aku, Salmah. Dia kata apa? Ma sami'tu Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu doa, apabila dia berdoa, melainkan dia memulakan illa staftahahu biqauli, melainkan dia mulakan dengan perkataan subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal aliyyi al-a'la al-wahhab. Maknanya apa?
Tiap-tiap dia kata Salmah, setiap aku mendengar Nabi nak berdoa, melainkan Nabi memulakan dengan ini. Apa makna subhan? Makna takdis, iaitu memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makna dia sama dengan semakna dengan alhamdulillah. Subhanallah, kan? Iaitu mentakdiskan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Ini zikir. Sebab itulah kita tengok dalam bab ketika mana seorang alim, orang ulama telah pun menyusun doa kita, disebut dengan tahlil, nuri tahlil, kan? Susunan yang baik dimulakan dengan Fatihah, dimulakan dengan menyampaikan hajat dulu. Belum doa lagi ni. Lepas tu baca ayat-ayat Al-Quran, lepas tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia minta. Maknanya apa? Susunan yang baik. Ketika mana kita berdoa kepada Allah dengan adab ni, Allah kabulkan doa kita. Apa tanda Allah kabulkan doa kita? Ketika kita lepas doa, hati kita tu tenang. Tanda kabul lah tu. Hati kita tenang. Hati kita yakin bahawa doa kita tu dikabulkan oleh Allah. Ketika kita duduk depan Masjidil Haram, kita doa kepada Allah dalam keadaan duduk ataupun sujud, kan? Selepas itu kita ada hati kita rasa tenang, Allah kabulkan doa tu. Ini alamatul doa, kabul doa. Jadi lepas kita doa ni, hati kita rasa tenang, ya. Masya-Allah. Jadi Nabi SAW memulakan dengan apa? Zikir, tasbih. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Jadi tiada aku mendengar kata Salmah ni, melainkan Nabi apa kata? Maha suci Allah yang tinggi, yang terlebih tinggi. Subhana rabbiyal aliyil a'la, kan? Aliyil a'la al-wahhab, yang terlebih tinggi. Al-wahhab ni mana ada apa? Yang memberi. Yang memberi akan hamba-Nya. Al-wahhab. Maka Allah akan memberikan hal kepada hamba-Nya yang dia kehendaki, kan? Dan lagi sunnah dimulai doa itu dengan selawat atas Nabi SAW. Selawat kata Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita lepas doa apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi mesti mula. Jadi ketika mana kita doa, kita mulakan dengan selawat kata Nabi. Lepas tu kita mulakan ada apa dengan tasbih. Lepas tu dengan zikir kepada Allah, istighfar, kan? Jadi ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha 'azza wa jalla hajatan fabda'u bis salati 'alayya. Fa inna Allah ta'ala akramu min an yus'ala hajataini fa yaqdiya ihdahuma wa yaruddal ukhra." Maka Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah," ketika mana kamu berdoa meminta kepada Allah. Idza sa'altumullah, apabila kamu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatan, satu hajat, fabda'u bis-shalah alayya. Nabi kata mulakanlah selawat ke atasku, kata Nabi. Maknanya apa? Buka dengan selawat, tutup dengan selawat. Kan? Jadi mulakanlah bis-shalah alayya, dengan selawat ke atasku, dan Nabi. Fa inna Allah ta'ala akram. Sebab Allah Subhanahu wa taala terlebih murah. Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang. Ini sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni pemurah. Dan akram min ayyus ala hajataini, maka Allah tu maha pemurah daripada bahawa dipinta oleh seorang akan dua hajatnya, maka memberi ia akan salah satu daripada hajatnya itu. Allah maha pemurah. Sesiapa yang meminta dua hajat, Allah bagikan dua hajat. Bahkan Allah tambah lagi. Tak sama dengan kita. Kita Allah minta dua hajat, satu ataupun kadang-kadang kita tak sepenuh hajat, kan, secara separuh ataupun tak ada, kan. Jadi mana dia apa? Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi ataupun memberikan permintaan hamba-Nya. Kalau dua dia minta, Allah bagi satu je tak, Allah bagi dua-duanya. Jadi makna dia apa? Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, pasti Allah akan terima dan kabulkan. Dan doa berserta dengan selawat tadi ni juga pasti Allah kabulkan dan terima juga. Jadi apa? Ketika mana selawat Allah kabul, doa kita pun berserta dengan ya Allah kabulkan juga. Kan? Jadi orang yang banyak selawat dia, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya.
Orang yang banyak zikirnya, Allah kabulkan doanya. Orang yang dekat dengan Allah dengan memperbanyak zikir. Sebab wasilah dekatkan diri kita kepada Allah ni, kan? Wasilah-wasilahnya ialah zikir. Zikir kita banyak mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ingatkan akan kita, kan? Yang ini adalah Allah Taala itu menerima akan selawat itu. Maka Maha Suci Ia daripada tiada menerima akan doa itu. Seperti kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, man arada ayyus'ala Allah hajatahu falyabda bis salah. Kata Abu Sulaiman, siapa yang nak Allah kabulkan doanya, Allah terima hajat dia, Allah berikan semua kepermintaannya, mestilah memulakan doa dia dengan bis salah. Fabda ad-du'a bis salah. Falyabda bis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yas'alu hajatah. Kemudian barulah dia minta hajatnya. Mulakan dengan selawat kepada atas Nabi SAW. Summa yakhtimu bisalah ala Nabi SAW. Selepas dia mulakan dengan selawat ke atas Nabi, dan mestilah juga menutupkan doa yang tadi dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yakhtim bisalah ala Nabi SAW. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu salatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abu Sulaiman, menerima solat tu, selawat tu, dua tadi ni. Selawat kita yang pertama Allah terima, selawat kita yang terakhir Allah terima, kan? Wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, dan Allah tidak akan meninggalkan yang tengah-tengah tu. Apa yang tengah tu? Permohonan kita, kan? Yang tengah permohonan kita, pertama kita selawat, lepas tu kita mohon kepada Allah, lepas tu kita tutup dengan selawat. Maka selawat yang tadi itu Allah terima, dan mustahil Allah tak terima di tengah-tengah, kan? Sebab dia dibungkus dengan selawat. Dia bungkus dengan selawat. Masya Allah. Jadi macam kita lah beli barang, contoh dia, kan? Jadi kita beli barang, lepas tu dia berikan bekas isi dia barang yang kita beli tadi. Kita terima barang tu je ke, ataupun sekali dengan bekas tu? Sekali dengan bekas tu, sekali dengan plastik tu, kan? Takut dia kata apa, keluar plastik bagi kat dia. Dah, kita bagi balik. Kita kita ambil dua-dua sekali dengan plastik dan barang sekali, kan? Jadi macam itulah jugalah, kan? Syahdan, habis kan? Wa huwa akramu min ayyada ma bainahuma. Syahdan. Sunnah pula dimulai doa itu dengan katanya. Sunnah pula kita mulakan doa dengan apa? Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali. Kita mulakan dengan tasbih, kan? Kita mulakan dengan kita mengatakan raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita mulakan dengan tu. Lepas tu pula kita mengatakan kata Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitanir rajim wa syirkih. Mulakan dengan doa kepada Allah. Mulakan dengan apa? Memuji Allah. Memulakan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan nafsu kita yang dizahirkan oleh nafsu kita, kan? Kemudian dikata Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi kita kata apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, minta kepadamu ya Allah al-afwa wal afiyah, kemaafan dan keafiat. Afiat dan sihat, keampunan dan kesihatan, kan? Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah agar Engkau apa? Afiat, ampun dan afiat. Dua ni. Ketika mana Allah ampunkan dosa kita, Allah afiat, Allah sihatkan badan kita. Kan dua ni kena sejalan.
walaupun kita badan sihat tapi dosa banyak, berapa guna? Kan? Tapi kalaupun dosa kita diampunkan, badan kita tak sihat, sama juga. Mesti dua-dua, kan? Tapi ketika mana kita minta doa al-af wal afiyah, iaitu Allah, ya Allah ampunkanlah. Allah ampunkan apa? Ampunkan dosa. Lepas tu sihatkanlah aku, ya Allah. Lepas tu fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Lepas tu fi dini, pada agama aku, ya Allah. Agama kita, kan? Dan juga dunia kita. Lepas tu ahli, lepas tu mali. Harta dan juga keluarga. Di semua ni kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan perlindungan, memberikan afiah, berikan semua kesihatan, sihat dalam bab agama. Maksud sihat agama ni apa? Dia berpahaman dengan pahaman yang baik. Dia mengikut agama dengan ikutan yang yakin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hakul iman, dan dia beribadah kepada Allah dengan ilmu. Itu mana sihat. Jadi kalau agama tak sihat tu apa? Agama tak sihat, kepahaman kepada agama tu kurang. Keyakinan ada kurang. Tak sihat dalam agama tu, kan? Penyakit hati dia ada. Yang ni tak sihat lah, kan? Dan juga dunia kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dalam semua urusan kita. Wa ahli, keluarga kita sihat-sihat belaka, kan? Anak-anak kita, cucu kita, kan? Cicit kita, sehingga kita tak tengok cicit, kan? Dia pun sihat semua. Jadi orang yang hebat-hebat semua. Dia orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh-soleh. Wa mali, dan harta aku, ya Allah. Allah jaga harta kita. Makna dia apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan padanya. Harta kita tidak akan melimpah ataupun pergi ke tempat-tempat yang Allah murka. Mesti dia akan pergi ke tempatnya yang baik. Itu makna dia harta berkat. Apa makna harta berkat? Iaitu kita dapat melalui redha Allah, dan kita belanjakan pun kepada jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna berkat. Harta tak berkat apa? Dah dapat pun daripada haram, dibelanjakan pun kepada benda yang haram, ataupun salah satu antara duanya. Ada haram dia. Maknanya apa? Tak berkat lah tu. Jadi harta berkat ni apa? Harta yang sentiasa dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ditahan membelanjakan kepada yang tak baik, dan dilepaskan tangan kita untuk membelanjakan kepada yang baik. Itu makna berkat. Jadi wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqsib qurbati waghfir zallati. Yani satu doa macam sajalah, tapi ni doa, kan? Wahai Tuhan, dia kata, ya Allah, tutupilah olehmu akan auratku, akan aib aku. Aib kita ni sentiasa banyak aib kita. Allah tutup, orang lain tak nampak. Kan? Allah tutup. Allah menutupinya. Aib kita banyak, kesalahan, kesilapan kita banyak. Allah menutupnya. Tetapi sesungguhnya ketika mana Allah membukanya, maka tidak siapa pun yang boleh untuk menutupnya. Tapi Allah tutup. Kata Allah mastur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Aib aku, ya Allah. Dan amankanlah olehmu akan takutku. Dan ya Allah, amankanlah akan takutku, ya Allah. Kita semua takut, kan, dalam hidup dunia ni. Takut. Yang tak nikah lagi, takut, kan, tak nikah. Dah nikah dah, takut tak punya anak. Yang ada anak, takut pula tak sihat anak dia. Yang sihat anak dia, takut tak ada harta. Yang belum kerja, takut tak ada kerja. Yang dah kerja, takut pula gaji bulanan dia tak dapat. Macam tu lah. Takut. Jadi hidup ni tidak akan lepas daripada takut. Kan? Semua takut. Takut ni. Apa mana tak khauf ni? Khauf ni adalah benda yang akan datang terjadi. Kita tak sampai lagi benda tu. Nama dia takut. Jadi betul takut. Allah amankan daripada takut kita. Semua takut. Kan? Yang tak ada makan, yang takut tak ada makan. Kan? Dah ada makanan pun takut nak makan. Kan ada yang tu, ada makanan takut makan ni. Kan? Ada orang tu. Dah ada takut makan ni pasal apa ni, udang ni takut nak makan. Takut kat udang tu. Kan? Walhal udang tu tak hidup pun dah mati dah. Kan? Dia takut kepada udang. Ada juga takut ke sotong. Kan? Semua takutlah makan ni. Jadi takut. Semua kita ni dalam keadaan takut.
Tapi kita tak mau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni salah kan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, amankan akan ketakutan aku, ya Allah. Semua takut. Dan hilangkan olehmu kesusahan. Dan kesusahan aku. Susah hati. Dan semua susah hati. Ya Allah, amankanlah daripada kesusahan aku. Kita semua susah hati ya. Oh, takut darilah kan, susah hati. Dan ampunilah olehmu akan kesalahanku. Jadi ketika mana Allah Ghaffaruz Dzunub, Allah itu Maha Pengampun dosa. Ketika mana Allah ampunkan dosa kita, kita rasa tenang. Hati kita rasa tenang. Pasal apa? Allah ampunkan dosa kita. Kan? Dan ketahui olehmu bahawa doa itu amat banyak. Doa ni banyak, ingat. Jadi mana-mana doa kita tengok, kita hafal kan. Kalau kita tak boleh menghafalkan bahasa Arab dia, hafalkanlah yang terjemah dia. Kan? Terjemah tu, hafal dia, terjemah dia. Kan? Kita tak tahu apa bahasa Arab dia tak boleh hafal. Tengok terjemah dia, hafalkan dia. Kan? Ingat terjemahan dia. Kalau tak pun 100% sesuai dengan terjemah tu, lebih kurang lah kan. Menepati makna yang itu. Kan? Boleh kita baca doa di luar semayang lah. Jangan dalam semayang. Dalam semayang boleh kita baca doa dengan bahasa kita, tapi lah hati. Kan? Dan dengan barang yang engkau lihat. Jadi banyak doa-doa. Maka hendaklah membandingkan, menentukan dengan barang yang engkau lihat akan dikau itu dalamnya itu hadir hatimu. Makna dia apa? Doa ni kan banyak doa. Jadi mana doa yang kita berhajat ataupun perlukan saat kita berdoa tu. Kan? Jadi hendaklah kita doa ni tenang. Dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita hati kita mutmainnah. Maka kita boleh memikirkan apa sepatutnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa kita. Sebab itulah ketenangan itu datang daripada mukadimah tu. Mukadimah tu apa? Zikir tadi, istighfar. Kan datang ketenangan semua. Zikir kita mendatangkan ketenangan, istighfar kita menghasilkan ketenangan, kemudian bacaan selawat kita menghasilkan ketenangan. Sebelum kita berdoa mesti tenang dulu. Sebab itulah ketika kita sebelum ada permohonan, kita datang kepada orang nak pinjam duit contoh dia, kita tenang dulu. Doa sembang dulu kan. Sembang dulu perkara lainnya tu. Sembang macam-macam, nak tenang dah? Ada celah dah? Ada. Minta. Ataupun kita buat permintaan tu sebelum pinjam tadi kan. Setengah daripada doa Nabi Khidir contohnya. Nabi Ilyas alaihi wassalam. Apabila berdapat keduanya dalam tiap-tiap musim, maka tiada bercerai akan keduanya itu melainkan membaca keduanya itu. Mana dia? Bismillah ni. Nabi Khidir ni. Bismillah, Masya Allah. La quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah. Ini boleh ulang Bismillah tak apa. Kan? Bismillah, Masya Allah. Kullu ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah. Ma yasriful su'a illallah. Yang ni. Pada tiap-tiap musim lah. Pada tiap-tiap masa. Pada tiap-tiap masa. Dia Bismillah, Masya Allah. La quwwata illa billah. Ini semua tengok. Jadi, yang ni, pada hakikatnya, puji-pujian kepada Allah. Kan? Bismillah, Masya Allah. Kullu ni'matin minallah. Dan dia mengiktiraf. Dia memperakui sesungguhnya. Semua yang ada ni, semua yang hadir dalam diri kita ni, semua yang kita miliki, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang menyadari sesungguhnya, kullu minallah, tiap-tiap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap rezeki daripada Allah. Sebab kita ni, kadang-kadang rezeki ni, kita sentiasa memandang rezeki ni duit saja. Sebab tu orang tak dapat duit, tak dapat rezeki. Yang ni silap. Orang yang memandang rezeki itu duit saja, walhal duit tu, rezeki itu am. Sihat juga rezeki. Samalah orang yang memandang sedekah tu duit saja, walhal sedekah tu am. Sedekah tu boleh berupa duit, boleh berupa ilmu, boleh berupa pemikiran, boleh berupa tenaga. Senyum, sedekah. Sebab tu Nabi tidak memfokuskan sedekah tu duit je. Pasal apa? Kalau makna sedekah tu duit je, orang yang bagi duit, kita kata sedekah. Orang yang tak bagi duit, kita kata kedekut. Tidak.
Pasal apa? Sebab pahaman sempit. Orang yang memahami agama sempit, dia akan membawa kepada apa? Membawa kepada pahaman yang ganas, tak? Ganas. Selain daripada itu, dia fikirkan, itu bahaya. Orang tak faham benda ni. Dalam bab agama kita memahami luas. Bab rezeki. Tak ada apa nama Nabi kata apa rezeki itu duit je tak? Ar-rizqu bi makna al-ata. Haysiyah amkana maknawiyah. Rezeki ni makna pemberian, kurniaan. Sama ada kurniaan itu duit ataupun anak, isteri, suami, rezeki semua. Sihat, makanan, kan? Tak dapat duit tapi makan dapat. Rezeki tu. Tak dapat duit tapi kita dapat pemimpin yang soleh. Kan? Pemimpin yang hebat. Rezeki juga. Kan? Maknanya apa? Rezeki ni jangan kita sempitkan. Juga ibadah, bukan semayang saja. Ibadah ni am. Kan? Dan bukan semayang ibadah. Itu menyempitkan makna. Macam menyempitkan kita apa? Sedekah itu am. Semua kira sedekah. Bak kebajikan, perbuatan baik, senyum itu sedekah. Dan harta kita mengambil paku di jalan pun kira sedekah juga. Kan? Dan dia tidak kira banyak dan sikit dia datang tu. Maka kira semua sedekah. Jadi kalau kita memahami agama seperti ini, maka kita tidak akan membuat tuduhan-tuduhan kepada orang lain yang tak betul. Kan? Pasal apa? Kita faham. Orang yang tak faham, dia sempitkan perkara ni. Kalau tak macam ni, maka tak jadi. Ini satu kepahaman yang kadang-kadang dalam agama ni memerlukan pemahaman yang luas. Kan? Pemahaman itu penting. Bismillah, Masya Allah. Seperti mana tengok Nabi Khidir. Dia memuji Allah. Bismillah, Masya Allah. La quwata illa billah. Masya Allah. Tak ada kekuatan, melainkan kekuatan Allah. Sebab semua kekuatan kita ni bersumber daripada mana? Manna minallah. Iaitu kurniaan daripada Allah. Kalau Allah tak kurniakan kekuatan kepada kita, mampu tak kita? Tak ada kemampuan. Sebab kita ni adam. Kita ni tiada. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan kita. Mewujudkan kita, bukan Allah wujudkan bentuk kita saja. Allah mewujudkan semua. Allah kurniakan kekuatan kepada kita. Allah kurniakan penglihatan. Allah kurniakan rasa. Dalam tubuh badan kita ni rasa. Kita boleh merasa. Orang cubit kita rasa lagi. Kan? Orang tegur kita, orang panggil kita boleh mendengar lagi. Kalau orang panggil kita tak dengar lagi, mana dia apa? Nikmat pendengaran Allah cabut dah. Ambil dah. Kan? Kalau ada orang main datang kepada kita tak nampak dia. Makna dia apa? Penglihatan dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni kullu minallah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bismillah ni. Mulakan dengan Bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kullu ni'mati minallah. Setiap nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap nikmat datang daripada Allah. Kan? Semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam ni betul kan? Betul-betul. Sama dengan set ni. Kenapa pagi ni lambat tu? Kan? Lalu saya tengok, tadi dia lambat. Pagi ni masa lambat sikit. Selalu ya, laju ya. Laju ya. InsyaAllah. Itu saya pergi tazkirah. Kan tazkirah selalunya kan sejam. Tazkirah dekat tabung haji. Kan? Kat sana tak lama saatnya. 30 minit ya. Lebih kurang. Kan? Masya Allah, siap je. Sekali saya tengok jam dah pun 4.20. Stop tu ya. Terus stop. Kan? Jadi mana dia masa ni, ada masa kadang-kadang kita tempoh lambat, ada kadang-kadang dia cepat ya. Jadi masa apa lambat? Sebab keberkatan pada masa tu. Keberkatan pada masa tu. Ketika mana kita lambat dalam keadaan kita buat taat. Kita rasa buat taat ni banyak boleh kita mengumpulkan pahala-pahala. Kan? Tak lagi sejam lagi, 30 minit lagi, mana pahala kita banyak. Kan? Jadi kullu ni'mati minallah. Setiap nikmat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun dia. Sama ada ilmu, pandai kita dapat daripada siapa? Allah. Sebab itulah setiap kurniaan yang Allah berikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, kita tidak patut kita membanggakan dan membangga-banggakannya ataupun merasa kita hebat. Sebab semua tu minallah. Kullu ni'mati minallah. Nikmat apa yang kita ada? Nikmat rasa daripada Allah. Nikmat harta daripada Allah. Nikmat rupa.
Allah juga yang bagi kepada kita. Allah tengok rupa apa, Allah kurniakan kepada kita rupa yang handsome, ada yang cantik kan. Ada yang cantik, ada yang handsome. Siapa punya? Allah. Kecantikan daripada Allah. Dan kemudian balik kepada dia balik. Allah tarik balik pelan-pelan kan. Handsome. Dulu senyum nampak cantik kan. Allah ambil sikit-sikit kan. Kan. Jadi sehingga kita tak mau senyum dah. Kan. Jadi kullu nikmatin minallah. Kan. Jadi saya pernah kata, saya pergi tu tempat kan, pakcik tu tak mau senyum. Rupa-rupa pakcik kata, rupa-rupa pakcik tu bukan tak mau senyum dah. Dia memang dia latih tak senyum. Dia apa nama? Dia dulu askar. Dia memang sudah tak senyum. Salam pun kata, tu. Masya-Allah. Ni sehingga tak ada askar pun dia tak senyum juga. Masya-Allah. Kan. Ada juga yang tak senyum. Pasal apa? Sebab ada penyakit tak boleh senyum. Sakit je. Nak menangis je. Kan? Nak tahan penyakit tu. Boleh senyum. Dan ada juga yang banyak masalah. Banyak masalah tak mau senyum. Kan? Jadi, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, Al-khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, setiap kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Al-khairu kulluhu biyadillah. Kebaikan. Kan? Semua kebaikan daripada Allah. Sama ada kita ni buat baik, datang daripada Allah juga. Allah izinkan kita buat baik. Sebab itulah beruntunglah orang yang berbuat baik. Mana dia apa? Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dia sebagai perantara. Kan? Sebab itulah kita bersyukur ketika mana kita ada harta, kita boleh keluarkan ataupun infakkan di jalan Allah. Mana dia apa? Kita jalannya. Kan? Biadillah, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, ma yasrifu su' ilallah. Dan tiada yang boleh menghilangkan ataupun menghilangkan kejahatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada siapa pun yang boleh menghilangkan kejahatan. Ketika mana musibah datang, siapa yang mampu mengarahkan musibah tu ke tempat lain? Allah saja. Masya Allah. Ketika mana tsunami mai dan ada satu maqam hamba Allah, awliya Allah kan, maka tidak dilalui oleh banjir tsunami. Dia lalu kat tepi-tepi je, belah kanan belah kiri, tapi dia tidak dilalui. Masya Allah. Siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga hamba-hamba yang dekat dengannya. Allah menjaga awliya-Nya, wali-wali Allah ketika dia hidup dan ketika dia mati. Masya Allah. Menandakan kepada kita apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, maha menjaga kita. Kan? Dan barang siapa yang baca doa ini daripada tiap-tiap pagi 3 kali. Pagi 3 kali. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Bismillah, Masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Maka dia baca tiap-tiap pagi 3 kali. Dan pagi dia baca 3 kali. Niscaya ia dari rasa sentosa daripada terbakar dan sentosa daripada karam. Mana dia apa? Allah akan jaga dia daripada musibah terbakar ataupun musibah karam, tenggelam, dan sentosa daripada kecurian. Kan? Jadi siapa yang rumah dia sentiasa ada kecurian kan, siapa yang mudah ada kecurian kan, maka bacalah doa Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'amin minallah. Kan, kullu ni'matin minallah. Bismillah, Masya Allah, al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Mudah aja. 4 je kan? 4 je. Tapi kalau tak mula ada Bismillah pun tak apa. Tapi tiap-tiap 4 tu Bismillah pun lagi baik. Kan? Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ataupun tak pakai Bismillah seterusnya sekali ya. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'matin minallah. Masya Allah, al-khairu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Pun boleh. Tapi yang terbaik itu semualah Bismillah. Sebab apa? Sebab tikrar menyebut nama Allah tu. Kan banyak menyebut nama Allah ketika Bismillah. Kan 4 kali dia. Lebih baik ya. Kan? Dia yang sekali pun tak apa kan. Masya Allah. Jadi
Kita dapat ilmu ni kita amalkan. Tiap-tiap pagi kita duduk sebelum pergi ngaji ataupun dah pergi ngaji duduk duduk dalam sini bismillah. Sambil nak tunggu mai semua kan. Bismillah masya-Allah kan. La quwwata illa billah. Mudah je kan. Dah hafal semua apa? Kan? Ataupun sebagian dah buat dah kan. Jadi semua ni mudahnya. Bismillah masya-Allah la quwwata illa billah. Bismillah masya-Allah kullu ni'mati minallah. Bismillah masya-Allah al khairu kulluhu biadillah. Bismillah masya-Allah la yasfu su illallah. Masya-Allah kan. Apa mudah apa kan? Tapi ingat juga kan, jangan lupa ni, mudah lupa juga. Kita kadang-kadang hafal dah tapi lupa balik apa tadi. Tapi ni insya-Allah tak lupa. Pasal apa? Mula dengan bismillah. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, janganlah kamu lupakan kami dengan doa ni ya Allah. Kan? Jadi kita baca 3 kali tiap-tiap pagi, Allah selamatkan kita daripada kecurian, daripada kebakaran, daripada karam. Karam ni apa? Tenggelam lah. Tenggelam ni termasuklah sama ada atas ataupun bawah. Kan? Dalam perjalanan lah. Sama ada sawat ataupun tak terbang ataupun pelut. Itu. Adab yang ke-10. Bagaimana adab kita dalam berdoa yang ke-10 ni? Kan? Iaitu belum ya belum. Siapa yang baca adab ni, adab batin ni, iaitu adab yang batin dalam mana? Dan iaitu asal daripada diterima akan doa itu, iaitu hendaklah ia taubat daripada maksiat. Al-aslu qabul doa ataupun al-aslu qabul doa ni ialah mestilah kita kena taubat daripada maksiat yang kita buat. Jadi hamba yang bertaubat daripada maksiat yang dia buat, Allah kabulkan doa dia. Sebab apa? Sebab ketika itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang lari daripada maksiat datang kepada Allah untuk bertaubat, ni hamba yang dekat dengan Allah. Ketika itu mestilah dia kena perbanyakkan istighfar ketika mana mulakan doa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nak mulakan untuk meminta ni, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hendaklah dia bertaubat daripada maksiat yang dibuat. Mengembalikan sesuatu yang dizaliminya. Kalau maksiatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup bertaubat dengan istighfar kepada Allah dan berazam dalam hatinya tidak mengulangi perbuatan yang dia buat tadi, dan dia menyesal atas perbuatan dia. Ketika berkenaan hubung kaitnya dengan manusia, mestilah dia buat yang 3 tadi, tambah satu lagi yang dizalimi itu mestilah dikembalikan, dihalalkan, minta halal kepada orang yang dizaliminya. Kalau ada berkenaan dengan harta benda yang dia ambil, mestilah bagi-balik dekat orang tu. Kan? Jadi yakni yang dianiayanya, kalau dia pukul orang, hendaklah dia juga datang kepada orang dia pukul tu. Kalau orang tu nak pukul dia balik pun boleh. Hak dia orang tu. Kan? Minta maaf, saya pukul kamu, pukul balik. Kan? Tapi kalau dia memaafkan tu lebih baik. Contoh kalau orang pukul kita, pas suatu hari dia main kat kita, kan? Kita minta maaf, kita pukul lah balik seperti mana aku pukul kamu dulu, kata. Kita kata apa? Dah tak apalah, saya maafkan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kan? Tapi ingat, ketika kita membalas pukulan dia, jangan kita lebihkan daripada yang dia pukul dulu. Kata kita lebihkan tu dosa. Dosa. Kan? Jadi, yakni yang dianiaya tu. Jadi kepada orang yang seumpamanya dan berhadap hati iaitu semata-mata kepada Allah SWT. Lepas semua kita memaafkan kesalahan orang lain, kemudian kita pun meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang yang kita zalimi. Lepas itu barulah kita menghadapkan hati kita kepada Allah semata-mata. Kita meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faslun fi fadilati Nabi dah. Jadi adab doa ni 10. Adab doa ni 10 ni insya-Allah lah, moga lepas kita mempelajari adab doa ni, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita doa, Allah terima doa kita. Perbaiklah doa. Ni bulan-bulan haram ni kan, iaitu bulan Rejab ni. Syaban menjelang masuk pada bulan Ramadan. Banyakkanlah berdoa pada waktu-waktu ini. Sebab apa? Sebab Allah kabulkan doa kita insya-Allah. Faslun, pasal yang baru ni, fi fadilati salati ala Rasulillah.
Yang ni pula membincangkan pasal selawat kelebihan, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan selawat ke atas Nabi ni banyak. Banyak sangat-sangat. Itu ada satu pasal kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kelebihan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat banyak. Banyak sangat-sangat. Dan kalau kita kaji, kalau kita cari, memang banyak sangat. Setengah daripadanya itu firman Allah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah taala dan malaikatnya mengucap selawat salam. Masya-Allah, melimpahkan Allah melimpahkan kurniaan dan keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doa keberkatan. Masya-Allah. Lepas itulah ya ayyuhallazina amanu, perintah. Perintah kepada siapa ni? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang meyakini Allah Tuhannya, yang meyakini Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabinya. Mestilah mereka mengucap selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucap oleh kamu, kan? Dan ucap oleh kamu akan salam atas Nabi Muhammad SAW beberapa salam. Ya ayyuhallazina amanu, apa tu? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, selawatlah kamu ke atasnya, wa sallimu tasliman, dan sallimu mana apa? Selawatlah ke atasnya dengan memperbanyak selawat. Perbanyak selawat, bukan sekali dah, banyak-banyak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka orang yang selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulut dia wangi. Kan? Orang yang selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa dia makbul. Doa orang yang selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tinggikan derajatnya. Dan orang yang selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosanya. Dan juga orang yang banyak selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan memberikan syafaatnya. Wajib dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad di akhirat kelak. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Dan setengah daripada kelebihan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh jumhur ulama. Annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a zata yaumin wal busra tura fi wajhi. Jadi ada satu riwayat, pada suatu hari Nabi datang menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wal busra tura fi wajhi. Dan ketika mana Nabi datang, sahabat-sahabat lain melihat muka Nabi ni ada tanda-tanda gembira, busra, tanda-tanda bahagia. Kan kita tahu kan, orang datang kepada kita, muka dia kalau datang tu berita gembira, nampak? Muka dia lain, ceria. Kalau orang ada masalah, tengok muka lain pula. Kan? Kalau ada masalah, muka lain. Kan? Tak ada. Tapi ada juga orang yang gembira pun ada semua muka sama je. Kan? Dia dapat berita gembira pun muka sama, dapat berita kan apa nama masalah pun muka sama kan. Tapi jarang jarang. Tapi Nabi SAW, apabila sahabat ditengok, Nabi tengok sahabat Nabi SAW kan, apa nama, Nabi diperhatikan, dilihat, tengok muka Nabi ni ada berita gembira ni. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innahu ja'ani Jibril alaihi salam. Sungguhnya kan sebentar tadi datang malaikat Jibril kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril datang, faqala, datang, dia kata apa? Ama tarda ya Muhammad, ya Muhammad, ridha tak kan, alla yusalli alayka ahadun min ummatik salatan wahidatan illa salaitu alaihi asran. Ya Muhammad, adakah kamu ridha? Adakah kamu ridha? Ya Muhammad, tiadalah umatmu mengucapkan selawat ke atas kamu sekali saja, melainkan umatmu yang selawat sekali tadi itu, aku akan selawat ke atasnya 10 kali. Masya Allah.
wa la yusallimu 'alaika ahadun min ummatik illa sallamtu 'alaihi asran. Dan tidaklah mengucapkan selawat atas kamu 10 kali dan tiada mengucap salam atasmu akan umatmu 10 kali, melainkan aku pun akan mengucapkan kepadanya atas umatmu tadi 10 kali. Salawat dan salam. Masya Allah. Kan? Mana dia apa? Dengan berita gembira ni, Nabi SAW mendatangi para sahabat dan Nabi pun ada muka ceria dan gembira. Nabi SAW. Makna dia apa? Siapa yang selawat ke atas Nabi sekali je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat Jibril selawat, doakan kebaikan ke atasnya 10 kali. 10 kali ya? Masya Allah. Jibril yang doa, malaikat yang doa. Kan? Siapa Jibril? Penghulu para malaikat. Jadi, dan setengah daripada sabda Nabi SAW, man salla alaiya sallat alaihi malaikah. Ma salla alaiya fal yuqallil inda zalika aw liyuksir. Sesiapa yang mengucap selawat ke atasku, kata Nabi, maka mengucap atasnya selawat oleh malaikat. Selama ia mengucap selawat atasku, maka disedikitkan daripada yang demikian itu atau dibanyakkan akan dia. Makna dia apa? Nabi beritahu kepada kita, kalau kita banyak selawat ke atas Nabi, maka malaikat pun banyak selawat ke atas orang selawat tu. Kalau kita sikit, maka sikit juga dapat. Macam itulah. Jadi siapa yang tak banyakkan lah. Siapa yang tak mau, maka sikitkanlah selawat tu. Kan? Jadi yang membanyakkan selawat, malaikat pun berselawat katanya, doa katanya banyak kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan lagi, sikit lagi. Dan lagi sabda Nabi SAW. Bihasbil mu'mini minal bukhli an uzkara indah fala yusalli alayya. Jadi cukuplah, memandailah orang yang mukmin kedekut tu, kan? Jadi Nabi kata memandailah tahap kedekut orang beriman ni, dia dah cukup dah memandai, maknanya bahawa ada disebutkan orang akan daku padanya nama aku, kata Nabi, maka tiada yang mengucapkan selawat ke atasku. Masya Allah, tu kedekut sangat tu. Kan? Jadi ketika mana orang kita dengar mengucapkan Allahumma salli ala ataupun Nabi Muhammad SAW, tak selawat, diam je. Itu kedekut sangat. Patutnya apa? Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selawat, sama ada dia selawat dengan suara yang kuat ya, dengan tak bersuara ke, kan? Jadi selawat kan? Selawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata cukuplah kedekut tu. Mana ada apa? Memang tu dekut sangatlah. Kata Nabi, kalau ada orang yang mendengar nama Muhammad, dia tak selawat. Kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Dan juga Nabi bersabda, kalau tiba hari Jumaat, perbanyaklah selawat. Hari lain banyak juga, tapi Jumaat ni dia lagi banyak. Sebab Jumaat ni apa? Hari penghulu segala hari. Maka lebih banyak kita berbuat kebaikan padanya. Banyak. Man shalla alayya min ummati kutibat lahu asru hasanatin wa muhayyat anhu asru sayyiatin. Maka Nabi SAW bersabda, sesiapa yang selawat ke atasku, kata Nabi, kutibat lahu asru hasanat, maka dituliskan kepadanya 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita berhenti surat 623. Alhamdulillah, kita akan sambung pada masa yang akan datang. Ada persoalan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.